menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin, dalam bicara tentang tajuk pemulawan umum. Pemulawan umum ini adalah satu tempoh ujian yang sangat besar yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekanan yang dikenakan bukan sekadar kepada jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam semata, bahkan ianya turut dirasai oleh seluruh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apabila Abu Talib telah menghimpunkan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib untuk sepakat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tindak balas yang dilakukan oleh masyarakat musyrikin Quraisy Mekah, iaitulah mereka kesemuanya telah juga bersepakat untuk memulaukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Pemulauan ini, tuan-tuan, ianya telah ditulis oleh Baghi bin Amir bin Hashim di atas satu lembaran, dan kemudiannya lembaran itu ditampal di dalam Kaabah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kecelakaan kepada Baghi bin Amir bin Hashim. Lalu tangannya pun menjadi lumpuh. Tangan Baghi bin Amir ini menjadi lumpuh, tangan yang digunakan untuk menulis akan pemulauan tersebut, dan kemudiannya ditampal di dalam Kaabah. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengepungan dan juga pemulauan ini dilakukan dengan begitu hebat sekali sehingga makanan di perkampungan Bani Hashim ataupun perkampungan Abu Talib ini tidak sampai makanannya, tidak dibenarkan berjual beli antara sesama mereka, sehingga kan ada daripada kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kebuluran, sehingga ada yang makan daripada daun-daun kayu kerana terlalu kelaparan. Sehinggalah akhirnya, tuan-tuan, pemulauan yang memakan masa hampir 3 tahun ini bertemu ataupun ianya berakhir setelah 3 tahun. Itu pun ianya di antara usaha daripada kalangan sebahagian orang-orang Quraisy yang tidak bersetuju. Begitu juga dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita dalam bicara pembatalan perjanjian 3 tahun lamanya, kan, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ujian yang sangat hebat. Jadi 3 tahun ni kalau nak banding dengan 2 tahun yang kita pernah lalui PKP pada tahun sebelum ni, tuan-tuan, memang tak dapat nak digambarkan lah. PKP, kan, nak pergi masjid tak boleh, nak pergi berjemaah tak boleh, nak keluar tak boleh, kan, daripada asal 2 minggu, kemudian dia naik lagi 2 minggu, kemudiannya 2 minggu seterusnya, sedar tak sedar akhirnya 2 tahun, tuan-tuan, kita pernah lalui. Persoalannya, kan, memang ianya satu pengalaman, kan, pengalaman yang kita rasa tak nak dah, tak nak lalu lah. Pengalaman yang seperti itu, nak pergi masjid, kan, tak boleh. Jadi bila dibenarkannya, subhanallah, ramai datang masjid. Solat Jumaat pun berduyun-duyun orang datang, berusaha, berebut-rebut datang. Masya Allah, di zaman PKP dapat keluar untuk, kan, naik basikal semua, kan, berlumba-lumba, ramai naik basikal. Bila dibenarkan jogging, ramai jogging. Masya Allah, kan. Jadi memang kita pernah rasa situasi dan suasana yang seperti itu. Tapi walaupun perut kita
pergi kedai. Jadi ramai yang masa PKP bukan makin kurang berat badan dia, makin naik. Masya Allah. Sebab apa? Sebab makin banyak makan dia. Jadi berbeza dengan pemulauan yang dihadapi. Memang di pulau subuh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tidak boleh berkahwin antara sesama Bani Hashim, tak boleh bertegur siapa, beradab tak bertegur. Yang paling dahsyat sekali iaitulah tidak dibenarkan untuk berjual beli. Jadi keluarga ni nak beli, nak dapatkan makanan daripada mana, nak beli tak boleh. Sehinggalah tuan-tuan, ada daripada kalangan masyarakat Quraisy itu sendiri, daripada kalangan mereka sendiri yang sememangnya tidak merestui akan perjanjian yang zalim ini. Itu terdiri daripada 5 orang. 5 orang ni tuan-tuan disebutkan di dalam kisah pembatalan perjanjian. Mereka bukan keluarga Nabi pun, cuma ada bau bacaan, ada bau-bau bacang. Memangnya masyarakat Quraisy ni keluarga belaka tapi Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib itu adalah maknanya daripada sebelah orang sekian belah ibunya Bani Hashim. Jadi dia mungkin tidak dipulaukan, dia ada bau-bau bacang, ada pertalian kekeluargaan tapi jauh. Daripada kalangan mereka ni lah yang tidak bersetuju. Dan sememangnya masa zaman pemulauan ada daripada kalangan mereka ni antaranya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni dia sesekali dia bawa gandum kepada ibu saudaranya. Dia tak dipulaukan, tapi dia bekalkan makanan secara curi-curi. Dia bekalkan gandum kepada ibu saudaranya, iaitulah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, mereka yang tidak merestui bertemu antara sesama mereka. Yang pertamanya iaitulah Hashim bin Amr daripada Bani Amir bin Luhai. Dia bertemu dengan Zuhair bin Abi Umayyah. Dan kemudiannya yang ketiganya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Kemudiannya yang keempat iaitulah Abu Al-Bakhtari bin Hisham. Yang kelimanya iaitulah Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kelima-lima mereka ini telah bersetuju dan bersepakat. Jadi mereka pun berkumpul di Al-Hujud, bersepakat untuk bertindak membatalkan perjanjian yang zalim tersebut. Kata Zuhair bin Amr, aku yang memulakan cadangan ini, maka biarlah aku yang akan mula berbicara. Mereka bincang pada sehari sebelum bincang. Satu tempat namanya Al-Wujud, 5 orang. Bincang punya bincang apa yang mereka nak buat. Jadi nak buat satu perkara yang telah diputuskan oleh para pembesar orang atas, yang mana perkara tersebut ianya telah dimeterai secara zalim, tak dipersetujui bersama. Mereka buat, yang bawah ni ramai juga yang tak setuju, tuan-tuan. Maknanya ada daripada kalangan mereka ni orang-orang Quraisy, bahkan mereka yang tak beriman pun, yang tidak bersetuju dengan perbuatan zalim. Jadi sebab tu kita, tuan-tuan, bila sebut orang bukan Islam, jangan kita ingat semuanya musuh kepada agama Islam. Ada beza tu, musuh Islam dan orang bukan Islam, yang musuh dengan agama Islam dan juga yang tak musuh dengan agama Islam. Ada yang mereka ni jenis kafir yang macam Abu Lahab, yang macam Abu Jahal. Tindakan ni memang benci Islam betul, tapi tak semua yang seperti mereka. Ada juga daripada kalangan orang yang
bukan Islam, tetapi mereka ini cintakan kepada keadilan. Mereka tak benci, mereka tidak memusuhi. Jadi antara daripada kalangan yang benci kepada kezaliman, sukakan kepada keadilan itu 5 orang. Dan mereka berusaha bertindak ke arah untuk ditegakkan keadilan. Tak sanggup mereka melihat Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ini terus-menerus ditindas, dizalimi. Ini orang yang cintakan kepada keadilan. Walaupun mereka ni bukannya orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman pun dengan Nabi, bukan ahli keluarga Nabi pun. Ini antara sikap kepedulian, tuan-tuan, yang sepatutnya ada pada jiwa orang-orang Islam. Walaupun barangkali ataupun walaupun sebenarnya mereka sendiri pun tidak merasai keperitan itu. Mereka tak dipulaukan. Mereka boleh berjual beli seperti yang biasa. Tapi mereka merasakan keperitan tengok orang yang dizalimi. Sepatutnya sikap kepedulian ni antara yang perlu ada kepada orang-orang Islam hari ini, zaman hari ini, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang susah dan berapa ramai orang yang peduli kepada orang yang dizalimi, orang yang susah. Kadang-kadang buat tak tahu je, asalkan dia tak kena. Yang ni sikap yang bahaya ni. Padahal kita orang Islam lebih lagi sepatutnya ada sikap peduli, ada rasa sikap simpati, lebih-lebih lagi kepada saudara-saudara seagama kita yang mereka ini ditindas. Negara-negara yang bergolak, ya Allah, kita sedih apa yang berlaku di bumi Palestin yang seolah-olah tidak ada penghujungnya. Bila tiba saja hari-hari kebesaran kepada orang Islam, pada saat ketika itulah Zionis dia menunjukkan pelang dia tunjukkan bahawasanya bencinya kepada agama Islam, seolah-olah mencabar umat Islam seluruh dunia. Tapi itulah apa yang mampu dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, hanya mampu melihat. Tengok, kita tak kena simpati, doa, itu je yang mampu. Menyebutkan, nak sebutkan sangat terbatas kita punya bantuan kita punya kekuatan kita, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian. Kita hanya mampu berdoa. Pun paling tinggi pun bolehlah kalau ada yang buat sumbangan, kita hulurkan sumbangan. Tapi nak bantu dari segi kekuatan ketenteraan, memang yang ini tak termampu kita, tuan-tuan. Hari ini tak boleh buat apa. Bantu orang nanti jadi teroris pula, dicop sebagai teroris. Ini masalah bahaya, jadi dikepung daripada segenap segi. Itu masalah yang kita hadapi, cabaran umat Islam pada masa kini. Sememangnya ianya sangat jauh daripada apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sikap kepedulian zaman Nabi, tuan-tuan, jangankan kata Yahudi, Rom pun Nabi SAW jika berlaku terhadap darah orang Islam, Nabi SAW bagi peringatan, hantar pasukan ketenteraan. Walaupun kalau nak sebut, nak bandingkan Rom saat ketika itu kuasa besar dunia, nak banding dengan orang Islam, ramai orang Islam di bumi Madinah ni kecilnya. Tapi terjadinya satu peperangan yang hebat dalam sejarah, iaitulah peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni Nabi SAW hantar 3,000 bala tentera daripada Madinah. 3,000 ni ramai kan. Kerana apa? Kerana gugurnya darah utusan Rasulullah SAW di bumi Syam. Nabi SAW hantar dia sebagai utusan untuk dakwah. Dia telah dibunuh oleh gubernur di Busra, dan akhirnya Nabi SAW hantar utusan 3,000 orang. Dan terjadinya peperangan yang sangat dahsyat,
yang disebutkan peperangan Mu'tah. Mu'tah hari ini di Jordan, tuan-tuan. Seramai lebih kurang 3,000 para sahabat Nabi berhadapan dengan berapa orang? Biasa kita bincang sebelum ni, kan? Kita belum masuk lagi dalam siri peperangan Nabi SAW. Biasa dengar peperangan Badar, 300 lawan 1,000. Perang Uhud 7,000 lawan dengan 700 lawan dengan 3,000. Peperangan Ahzab 3,000 lawan 10,000. Ramai. Yang ini 3,000 lawan dengan 200,000. Ya Allah, dahsyat. Tapi Allah Taala berikan kekuatan kepada orang-orang Islam. Balik kita dalam perbincangan yang hebat ni, tuan-tuan. Mereka ni bincang macam mana nak buat. Jadi kena ada perancangan juga. Kata Zuhair, aku yang memulakan cadangan, besok aku yang akan mula bicara. Masing-masing nak ke hadapan. Pada keesokan paginya, mereka pun datang ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram. Mana orang Quraisy berhimpun, kat situ mereka pergi. Zuhair pun datang dengan memakai sepasang pakaian yang indah. Cantik pakaiannya, comel pakaiannya. Ini pun dalam psikologi ni ada sumbangan ni, tuan-tuan. Pakai boleh-boleh, pakai cantik-cantik. Lebih-lebih lagi nak pergi ke masjid. Memang itu yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu. Mana nak pergi masjid, ambil. Comel-comelkan diri, cantik-cantik kan. Inda kulli masjid. Dan setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Dalam peristiwa ni sebab dia ada sesuatu yang nak dilakukan, terutamanya untuk mempengaruhi orang dengan apa yang bakal dibicarakan. Jadi antara tips untuk orang memberikan perhatian, pakai comel lah, pakai cantik. Lepas tu kita tengok kalau kat TV penceramah ke ataupun pemberita ke, jarang yang tak cantik, jarang yang tak comel pakaian dan selain daripada orang comel lah. Antaranya supaya orang boleh berikan tumpuan. Jadi dia pergi dalam keadaan yang pakaiannya serba indah, lalu bertawaf keliling Kaabah sebanyak 7 kali. Dan hari ini Islam meneruskan antara saki-baki ni, bukan amalan jahiliah ni, tuan-tuan, di saki-baki ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang masyarakat Quraisy masih lagi meneruskan. Jadi ada tawaf dia buat tawaf juga, walaupun dia musyrik. Dia tawaf, dia ada haji, dia ada umrah. Baik, itu dalam bicara yang lain. Kita pernah bincangkan, tuan-tuan, pada tajuknya ketika dahulu. Jadi dia tawaf. Dan sememangnya kita hari ini kalau berada di Masjidil Haram, tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram, iaitulah tawaf. Tawaf sunat itu tahiyatul masjid. Kalau tak mampu bertawaf, baru solat sunat tahiyatul masjid. Itu kemuliaan yang Allah SWT kurniakan di Masjidil Haram. Zuhair bin Amr, dia datang dengan pakaian yang serba indah, lalu dia pun kelilingi Kaabah, tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian dia pun tampil kepada orang ramai, berdiri dia di depan orang-orang ramai. Lalu dia pun berkata, hai penduduk Mekah, adakah kita sanggup makan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim sedang menghadapi kebinasaan? Mereka tidak dilayan untuk berjual beli. Demi Allah, aku tidak berdiam diri, melainkan setelah dikoyak lembaran perjanjian yang zalim ini. Kata Zuhair memulakan bicara. Dan orang ramai sedang menyaksikan beliau. Kena pula ada daripada kalangan mereka ni memang tak puas hati, tapi tak berani nak suarakan.
terpaksa ikut keputusan yang dilakukan oleh pimpinan besar Quraisy. Pimpinan ni memang dah benci Islam, memang zalim lah, bawah terpaksa ikut. Tapi dalam hati sanubari tak puas hati. Jadi muncul 5 orang yang berani. Pertamanya Zuhair lah, kita sebut tadi. Zuhair dia mulakan bicara, sanggup kita melihat Bani Hashim menghadapi kebinasaan. Mereka tak boleh berjual beli, tak dilayan. Kata dia, demi Allah aku tak akan berdiam diri, melainkan dikoyaknya lembaran yang zalim. Kata Abu Jahal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dia berada di salah satu sudut. Dia adalah orang yang paling kuat untuk membentuk ataupun untuk dikuasakan pengepungan ataupun pemulawan umum terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia orang zalim semua. Kata Abu Jahal, engkau bohong. Demi Allah, lembaran itu tidak akan dikoyak. Kata Abu Jahal. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad pula berkata, demi Allah, engkau lebih pembohong lagi. Jadi ini strategi, tuan-tuan. Mula-mula Zuhair, kemudian suara ini disokong oleh Zam'ah bin Al-Aswad. Sebenarnya mereka dah bincang lah sehari sebelum. Kalau mungkin satu suara saja, mungkin menang di Abu Jahal, tapi ada sokongan pula. Mereka dah bincang sehari sebelum. Zam'ah kata, demi Allah kau lebih pembohong lagi. Kami tidak pernah merestui penulisan semasa ianya ditulis. Tiba-tiba Abu Al-Bakhtari mula mencela. Zam'ah benar, ada sokongan yang ketiga. Ini pentingnya strategi, tuan-tuan. Suara orang ramai. Jadi mula tenggelam suara Abu Jahal tadi. Masyarakat Quraisy mula mereka menaik dia punya keberanian dia, semangat dia. Kata Zam'ah, kata Abu Al-Bakhtari, Zam'ah benar, kami tidak rela dengan apa yang ditulis di dalamnya dan kami tidak memperakuinya. Kemudian datang pula suara yang ketiga, Al-Mut'im bin Adi, kamu berdua benar dan bohonglah orang yang berkata lain daripada itu. Kami berlepas diri kepada Allah daripada lembaran ini dan apa yang ditulis di dalamnya. Kata suara yang kelima, sokongan yang seterusnya, Hisham bin Amr berkata yang seumpama itu. Jadi 5 orang bersuara sekaligus menenggelamkan suara Abu Jahal. Strategi, tuan-tuan. Strategi bukan senang. Lagi-lagi pula Abu Jahal ni, dia adalah seorang pemimpin Quraisy dan juga yang memang orang yang kejam lah, susah. Bukan senang nak patahkan kata-kata dia, keputusan yang telah dilakukan. Lalu kata Abu Jahal, ini adalah perkara yang telah dilancang malam tadi. Kamu berbincang bukannya di sini, kata Abu Jahal. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu satu perkara yang berlaku. Abu Jahal akhirnya suaranya tenggelam. Masyarakat Quraisy pula, mereka ni terbuka, keberaniannya semakin meningkat. Dan pada saat ketika itu, Abu Talib sedang duduk di satu sudut masjid. Abu Talib pun ada juga di satu sudut di kawasan masjid. Dia datang kepada mereka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal lembaran perjanjian tersebut. Dapat berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Talib di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan anai-anai yang memakan semua butir perjanjian yang ditulis itu, yang mengandungi hal-hal pemulauan dan kezaliman.
Nabi SAW kepada Abu Talib. Isi perjanjian yang zalim itu yang ditampal di dalam Kaabah, ianya telah dimakan oleh anak-anak. Nabi SAW ni tak pernah masuk walaupun sekali. Dah kena tulang. Kaabah ni pula ada kunci dia, tuan-tuan. Dia dikunci. Kunci ini daripada zaman Qusay bin Kilab lagi, dia ada pemegang kunci Kaabah. Jadi bukan boleh masuk ikut suka, ikut dan pecah masuk, tak ada. Dia ada pemegang kunci dia. Bahkan sampai ke hari ini, dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW isytiharkan pemegang itu sampai bila-bila, bahkan sampai ke hari ini. Orang daripada keturunan yang sama. Lepas tu ada cerita muslimin para jemaah sekalian, cerita pemegang kunci Kaabah ni pernah raja di zaman raja sebelum bukan King Salman dia cuba nak buka call pemegang kunci Kaabah ada dekat Dubai. Jadi pemegang kunci ni kata kat raja, ambil kunci sekian, buka try buka, tak boleh buka, tak boleh buka. Hanya cerita akhirnya call balik pemegang kunci Kaabah tu, suruh dia balik baru boleh buka. Itu nak sebutkan tentang Kaabah ni bukan boleh cara-cara orang buka. Memang ada tangan dia. Daripada zaman Nabi SAW, bahkan sebelum itu daripada zaman Qusay bin Kilab lagi. Zaman Rasulullah SAW memang diisytiharkan oleh Nabi SAW bahawasanya keturunan itu yang terus menerus memegang kunci Kaabah. Baik, jadi bukan senang nak masuk. Macam mana nak tahu apa yang berlaku dalam isi lembaran itu? Tapi Nabi SAW ni sampaikan berita itu kepada Abu Talib, bahawasanya anai-anai telah memakan segala isi perjanjian yang zalim itu, melainkan tulisan yang tertera padanya kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimah yang padanya ada nama Allah. Sebab orang Quraisy ni mereka tulis Allah, Bismikallah, dia tulis itu. Allah ni ada tulis. Lalu Rasulullah SAW memberitahu hal tersebut kepada Abu Talib. Kemudiannya Abu Talib pun keluar kepada orang-orang Quraisy dan menceritakan kepada mereka bahawasanya Rasulullah SAW telah memberitahu begitu dan begini. Kata Abu Talib kepada mereka, jika dia Muhammad berbohong, maka kami akan biarkan kamu bertindak terhadapnya. Nak buat apa buat. Kalau dia bohong, kamu nak buat apa buatlah kepada dia. Tetapi jika dia benar, kata Abu Talib, maka kamu hendaklah hentikan pemulauan dan kezaliman terhadap kami. Lalu mereka pun berkata, sekarang barulah adil. Setelah selesai percakapan antara mereka dan Abu Jahal, Al-Mut'im bin Adi, ini di antara 5 orang tadi, dia pun terus bangun, pergi ke tempat lembaran perjanjian itu untuk mengoyaknya. Dia masuk dalam Kaabah, terus pergi ke Kaabah. Tengok pula suara orang ramai dah mula menyebelahi beliau. 5 orang. Abu Jahal suara dia dah semakin tenggelam. Datang pula Abu Talib bagi tahu isi perjanjian yang zalim itu begini, terus dia pergi. Pergi dengan tujuan untuk mengoyak lembaran tu, nak koyak lembaran yang zalim. Tiba-tiba didapati ada anak-anak telah memakan isi perjanjian yang zalim, sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW kepada Abu Talib, melainkan kalimah Bismikallahumma, maknanya dengan nama-Mu ya Allah. Bahkan kepada setiap tulisan yang merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimakannya anak-anak.
Ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu daripada Allah. Sampai berita, kan? Berita ni antara berita ghaib lah tuan-tuan. Allah Taala ni Dia Maha mengetahui. Ya'lamu sirrana wa alaniyatana. Allah Taala ni segala rahsia kita Allah Taala tahu belaka. Dan tak ada satu pun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alimun, Allah Taala ni Dia Maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada dalam hati. Dalam hati betul. Allah Taala ni Maha mengetahui. Apatah lagi yang ianya terdapat di dalam Kaabah Al-Musharraf, Baitullah Al-Muharram. Orang ramai tak tahu, tak pernah masuk. Allah SWT Dia Maha mengetahui apa yang berlaku. Andai-andai makan lembaran yang zalim ni, isi perjanjian yang zalim ini, melainkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimakan andai-andai. Andai-andai tahu nak makan mana. Dan subhanallah, itu kita kalau ada buku, ada kertas, kan, yang tertera padanya kalimah Allah, bismillah ke, ada ayat Quran, yang ini tolong jaga hati-hati sikit tuan-tuan, kan? Jangan sewenang-wenangnya, kan? Anak-anak yang tahu nak memuliakan yang mana, apatah lagi kita orang Islam, kan? Quran lebih-lebih lagi lah. Quran ni kalau dengan dia Quran, dia ada cara dan adab dia dengan Quran. Dia tak boleh pegang sembarangan tuan-tuan. Pegang macam kita pegang handphone, minta maaf saya beritahu, kan? Tak sesuai untuk Quran. Adab dengan Quran. Baca Quran walaupun lembaran macam ni, macam kertas, kan? Ada setengah jemaah, saya tak sebut lah kat mana, kan? Yang pastinya bukan di sini lah kot, kan? Baca surah Al-Mulk ke Yasin, bawah, letak bawah, kan? Yang setara dengan kaki tu, ini adab dia tak kena lah, kan? Letak bawah. Dia kena angkat, pegang betul-betul, pegang biar semoleknya atas dada, atas paras dada. Nak kata kemuliaan untuk dia, Quran. Dan untuk Quran ada ayat Quran, kita adabnya juga tak boleh letak sesuatu yang di atasnya melainkan Quran. Buku biasa letak di atas Quran, letak dulu. Itu adab dengan Al-Quran yang padanya tertera kalimah Allah Ta'ala dan ayat suci Al-Quran. Cara susun, cara pegang, tak boleh pegang macam kita pegang buku, macam pegang surat kamu, tak boleh. Itu adab, kan, kita dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang nak disebutkan sini, anak-anak pun tahu. Anak-anak kalau nak ikutkan tuan-tuan, nak makan mana-mana, kan? Dia anak-anak, tapi dia pun tahu, subhanallah. Dan Nabi SAW khabarkan peristiwa yang luar biasa. Kemudiannya, kerana peristiwa yang hebat ni, perjanjian yang zalim yang dimeterai selama 3 tahun tu, ataupun yang ianya telah berlaku selama 3 tahun itu, akhirnya dibatalkan. Batal terus perjanjian. Dan Rasulullah SAW keluar bersama pengikutnya daripada kampung tersebut. Orang-orang musyrikin pada saat ketika itu sebenarnya mereka telah melihat satu tanda yang besar tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka dah menyaksikan salah satu daripada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya mereka itu tidak lebih seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang bermaksud, dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya
mereka boleh mengambil i'tibar. Sepatutnya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melihat peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang merupakan tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu, bukan dua peristiwa yang seperti ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa. Tapi itu Allah Taala sebutkan wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka kaum musyrikin Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Lalu mereka pun berpaling daripada mengambil i'tibar tentang tanda tersebut dan mereka menambahkan lagi kekufuran di atas kekufuran yang sedia ada. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan itulah antara kisah yang hebat yang ianya berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita bincangkan dan kita bicarakan menambahkan lagi rasa cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.